الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Yang dihormati Fadil Tuan Imam Masjid Muhammadi Tong dan juga semua ahli yang terkuasa masjid, Al-Fadil Abu Mustaqim selaku Imam Salatul Fajri, muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini 19 hari bulan Julai 26 bersama dengan 4 Safar 1448, sekali lagi anda dapat sampai ke Masjid Muhammadi Tong ini dalam program Jaulah Dakwah dan Musa'adah. Jadi alhamdulillah, di antara nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, nikmatul ukhuwah, nikmat kita bersaudara. Duduklah di mana-mana pun, bila kita dengar sahabat kita suka, kita gembira. Bila dengar sahabat kita tak apa suka, kita juga berusaha untuk memberi musa'adah ataupun pertolongan. Begitulah hidup seorang muslim. Al-muslimu lil muslimi, orang Islam dengan orang Islam yang lain itu bersaudara. Nabi SAW buat gambaran kalbunyan, seperti batu-bata binaan. Maka kita at-ta'awun wal ikha, bekerjasama, bantu-membantu, persaudaraan, itulah di antara kemanisannya kita berukhuwah. Jadi untuk maklumat, untuk program kita pada pagi ini, ana akan baca sebuah buku, nama dia 60 Soalan Tadabbur. Soalan yang ke-33, kita ambil ayat Al-Quran. Tuan-tuan tanda ayat Al-Quran ini surah Asy-Syu'ara. Yang ada Quran boleh buka surah Asy-Syu'ara ayat 60, 61, 62 dan selepasnya, di mana Allah Ta'ala sebut satu peristiwa besar yang berlaku dalam dunia ni. Peristiwa ni besar, iaitu peristiwa apabila Nabi Allah Musa alaihissalam telah dikepung oleh Fir'aun. Jadi Nabi Musa telah dikepung oleh Fir'aun. Depan dia laut, belakang Fir'aun. Wana agak nak pergi depan laut, belakang tentera Fir'aun dengan segala orang panggil kelengkapan dia. Sudah pastilah susahnya nak lari. Jadi Allah Ta'ala gambarkan dalam surah Asy-Syu'ara, fa'atba'uhum musyriqin, maka Fir'aun dan tenteranya mengejar Nabi Musa ketika matahari terbit, syuruk matahari diambak. Waktu tu tuan-tuan kena ingat, Nabi Musa dengan Fir'aun ni orang panggil pertembungan bukan sebab gapa-gapa. Kalau nak kira lah jasa Fir'aun ni, Nabi Musa besar di istana dia. Ingat dah, kita tak ambil hak cerita dia hanyut tu, panjang cerita. Kita nak ambil tajuk kitanya ayat 62 ni, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Musa kata, tidak, aku ada Tuhan yang akan memberi jalan nak keluar daripada kepungan Fir'aun, nak melintasi laut yang ada di hadapannya. Nampak lagu mana? Itu dia, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Dia kata jangan duk rasa takut, kita ada Allah. Jadi para jemaah sekalian, bila Fir'aun kejar,
Mana dua ya pilihan kita, ditangkap oleh Firaun atau kita terjun dalam laut. Kalau terjun dalam sungai rasa boleh berenang. Nah, terjun dalam laut ni boleh berenang ke? Laut luas. Mati. Jawabnya dua-dua akan mati. Maka ketika itulah falamma tara al-jam'an, setelah kedua-dua kumpulan itu nampak satu sama lain, dekat dah tu. Firaun nampak dah Firaun. Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Berkatalah orang pengikut-pengikut Nabi Musa, siapa dia orang ni? Setengah ahli tafsir kata min munafiqi Bani Israel, orang yang tak kuat iman daripada Bani Israel. Ada yang menamakan munafik Bani Israel, hak lemah iman ni. Bila berlaku ujian, ada yang mula bergoyang. Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Musa, kita kena tangkap dah, kena igak dah. Mung lah pandai-pandai sangat. Dia mula nak menyalahkan Nabi Musa. Dia mula nak menyalahkan Nabi Musa AS. Pandai sangat nak berlawan dengan Firaun. Wah, ikut ni tak ingat lagi dari laut depan. Bila kata lagu tu innal mudrakun, sesungguhnya kita akan ditawan oleh Firaun. Allah Ta'ala gambarkan jawapan Nabi Musa tidak tergagak-gagak, tidak teragak-agak. Ini dia panggil jawapan orang yang tinggi tawakal, mantap akidah, tak bergaya setapuk, kata orang. Musa kata apa? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Musa kata tidak, kita tidak akan ditangkap oleh Firaun. Jangan duk fikir akan berlaku demikian. Sesungguhnya aku sentiasa disertai oleh Tuhanku dengan pemeliharaan dan pertolongannya. Ma'iyatullah, kita akan huraikan nanti lepas ni. Aku ada Tuhan. Orang yang yakin dengan Allah, dia akan selamat. Sayahdin, dia akan tunjuk jalan aku nak keluar, nak selamat daripada Firaun. Habis. Bila Nabi Musa letak pergantungan dia kepada Allah, ja'an nasru, datang selalu pertolongan Allah. Datang selalu pertolongan Allah. Tuhan tak tangguh-tangguh, dia pakai tak mikir panjang. Tak ada kata berlawan bani meko batu ke Firaun. Dak. Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahr. Allah Ta'ala wahyu Musa, mau ambil tokakmu tu. Tokak Nabi Musa agak-agak besar mana? Besar tokak kita ni boleh tak? Kau kecil lagi. Ulama tafsir kata tokak Nabi Musa tu bukan tokak jaga unta, tokak jaga kambing. Kok dia buat ambak kambing. Kambing ni kecil lah tokak tu. Kecil. Wa auhayna ila anidrib bi'asakal bahra. Musa, mau ambil tokakmu pukul laut. Kuasa Allah, kalau Tuhan kata kun, laut belah lalu dah. Tapi apa? Kenapa Tuhan suruh juga Nabi Musa gitek dengan tokak dia terbelepeh laut? Padahal tokak tu kecil ya. Nah, lah bukan tokak besar. Tokak tu kecil, tapi nak suruh juga Musa sentuh laut. Idrib bi'asakal bahr. Pam kata. Bila Nabi Musa letak ya bismillah tu kan, famfalaqa fakana kullu firqin qattawdil azim. Setelah dipukul, maka terbelahlah laut itu kepada beberapa bahagian. Jadi ada katanya 12 lorong ke mengikut apa ni kedudukan Bani Israel. Lalu menjadilah air tiap-tiap bahagian yang terbelah itu terangkat seperti gunung yang besar. Laut dalam. Laut mana ke hak Nabi Musa belah ni? Laut mana? Tak tahu mana. Dia panggil laut Qalzum. Bahasa kita lama laut Qalzum, kalau bahasa lain dia panggil laut merah. Kita ni banyak kan, laut merah ada, laut mati ada, laut macam-macam ada. Maka laut merah tu dia belah, terbelah naik sehingga akan orang buat teka-teki manakah dasar laut yang pernah tengok matahari.
Jawabnya, laut hak Nabi Musa belah dengan tokak dia terberping tu, pangkat tahu langsung jadi macam lorong bukit besar. Kemudian Nabi Musa pula bismillah lalu. Wa azlafna sammal akharin, dan kami dekatkan golongan yang lain ke situ. Mari Firaun duk lelah-lelah dekat laut, nak masuk ke tak masuk. Takut juga ni air ni, kalau kita masuk ke air takut mati. Tapi perkara yang telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla bahawa Firaun mati situ. Tapi dalam cerita Israeliat sedap. Dengar juga jaga Israeliat ni. Cerita Israeliat tahu cerita apa? Cerita hok pelik-pelik lah daripada ahli kitab ni. Kono-kononya kau tak payah ayat Israeliat ni. Nak dengar? Nak juga. Jadi Firaun duduk atas kuda. Kuda dia atas segi air depan. Mari seekor malaikat buat rupa kuda tino hok comel. Ni main. Nak ayatnya hebat setara mana orang Firaun pun, kuda dia pun hebat, tapi mai kuda tino hok comel tak lekat juga tahan. Kuda tino tu masuk dalam laut, kuda Firaun pun ikut. Cerita tu Israeliat je, tapi nak orang panggil nak buat sedap cerita. Bila dia ikut juga, siapa tengah jalan habis dah lah. Wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in, dan kami selamatkan Nabi Musa serta orang-orang yang bersama dengannya, semua sekali selamat sebagai laut belaka. Firaun pun masuk. Thumma aghraqnal akharin, kemudian kami tenggelamkan golongan yang lain yang mengejarnya. Sedang molek Firaun duduk tengah laut pun takut lebam. Inna fi dhalika la ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Sesungguhnya pada peristiwa yang demikian terdapat satu tanda yang membuktikan kekuasaan Allah, dan dalam pada itu kebanyakan mereka tidak juga mahu beriman. Jadi manusia ni Allah Ta'ala sebut aksarunah, kebanyakan manusia kafir. Tak sedut Bilal lain, tak sedut pak kita duduk lagi, negeri kita duduk ni. Berapa orang Islam nak banding orang bukan Islam? Zaman Nabi sama lah. Mekah tak Nabi berapa orang yang beriman? Hak lain Abu Jahal dengan geng dia kafir. Pakhla ni pun kalau nak tengok bilangan orang Islam berapa peratus ya, mengikut dalam Wikipedia kata 21% berapa orang Islam di atas dunia ni. Hak lain itu kafir habis. Sikit ya pakhla ni pun. Baiklah, wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim, sesungguh pada peristiwa yang demikian, dan sesungguhnya Tuhanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dialah sahaja yang maha kuasa lagi maha mengetahui. Baik para jemaah sekalian, itu cerita kita. Nak tanya soalan tadi, siapakah yang berkata inna ma'iya rabbi sayahdi? Jawab dia Nabi Musa alaihi salam. Baik, Nabi Musa ni Nabi, dalam ayat ini dia sebut inna ma'iya rabbi, Tuhan aku. Apa dia tak kata inna ma'iya rabbana, Tuhan kami, sedangkan Bani Israel ada sekali dengan dia. Tengok ni, limaza afrada Musa alaihissalam al-ma'iyyah lahu wahdahu. Apa yang Musa kata ma'iya rabbi, dia tak kata inna ma'ana, bersama kita tu rabbuna sayahdin, akan tunjuk jalan. Tak. Al-jawab, dengar jawapan ulama tadabbur ni, kalau kita ikut dia punya cerita, kita akan terasa uslubul Quran sangat besar. Sebab Nabi Musa kata dia seorang aja, inna ma'iya rabbi sayahdin, Tuhan aku. Dia tak kata rabbuna ma'ana, lianna qaumahu, kerana kaum dia Bani Israel dha'ufa yaqin, lemah keyakinan. Mana lemah? Dia pergi kata inna lamudrakun, kita kena igak dah Musa, kita kena
kena tangkap. Jadi kerana itulah rahsianya Allah Subhanahu Wa Taala letak Nabi Musa kata dia seorang, inna ma'iya rabbi, dia tak kata ma'ana rabbuna. Oleh kerana mereka itu lemah dari sudut keyakinan dan lemah iman kepada Allah Azza wa Jalla, lemah tawakal, su'uzzan, buruk sangka kepada Allah, dia tak kata Tuhan tolong, dia kata kita akan ditangkap. Maka Nabi Musa pun, Allah Ta'ala cerita Nabi Musa, dia kata ma'iya rabbi, dia tak kata ma'ana. Ini satu analisa yang dibuat oleh para ulama Islam. Sebab itulah kata Nabi SAW sebut, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi, ana inda zanni abdi bi, aku ni mengikut sangkaan hamba aku. Wa ana ma'ahu iza zakarani, aku akan bersama dengan hamba aku kalau dia ingat aku. Jadi para jemaah sekalian, banyak perkara-perkara yang kita akan belajar dalam ayat yang mulia ini. Dan satu lagi ayat, ketika Nabi SAW berhijrah, Nabi berhijrah, Sayyidina Abu Bakar sekali dengan Nabi masuk dalam gua, dia panggil gua Ghar Thawr di Mekah. Adakah di kalangan rumah kita hok biasa naik dah masuk dalam gua? Dia naik dah maksud gua Mekah, siapa dia naik dah? Untuk naik belakang lagi, naik dah tak? Naik zaman-zaman muda dulu. Kita zaman tak sakit lutut tu naik gua ni, dua tu tinggi sekilo 1 jam setengah naik sobukit, naik sobukit lagi. Bila Nabi duduk dalam gua, Sayyidina Abu Bakar ni saya berdoa kepada Nabi SAW. Dia ni cinta kepada Allah dengan Rasul SAW yang tak berbelah bagi. Keyakin dia yakin, cuma dia risau, takut-takut kafir mari jenguk dalam gua nampak, dia tangkap Nabi SAW. Maka ketika itulah Allah Ta'ala sebut apa ni, Nabi kata kepada Sayyidina Abu Bakar, innallaha ma'ana, ya Abu Bakar, Allah bersama kita. Tengok beza ni, inna ma'iya rabbi, Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar, innallaha ma'ana, Allah bersama dengan kita. Sebab Sayyidina Abu Bakar ni di antara sahabat yang iman dia tak bergoyang. Waktu Nabi turun daripada Mi'raj, turun mari langit, Nabi duduk cokoh dekat Masjid Haram, dekat Kaabah. Abu Jahal lalu, dia kata, Muhammad ada cerita gapo hari ni tu, nampak duduk termenung. Aku pergi Palestin malam, pergi Baitul Maqdis malam. Gua nah selek mata Abu Jahal, pergi Baitul Maqdis, ya. Pagi ni duduk sini, ya. Lek ni Abu Jahal ke orang mari belakang, mu jangan lari duduk sini mak. Lepas orang mari ramai-ramai, mu cerita apa yang kamu nak cerita ni. Dia mari. Bila Nabi cerita dia pergi Palestin, orang apa je serah pelik, nyopak kahunga pergi rumah Sayyidina Abu Bakar, nak pergi royak ke dia, sahabatmu ni waktu dia cerita pelik dia pergi Baitul Maqdis malam. Ingat Sayyidina Abu Bakar garu kepala dah. Alah pelik lah Muhammad ni, kau sehari kau pelik ni pula dah. Gapo dia Sayyidina Abu Bakar kata? La in qala faqad sadaq. Muhammad kata ke? Ya. Kalau dia kata betul tu. Tengok Abu Bakar, imam tak goyang. Maka bila Abu Bakar dengan Nabi duduk lagi gua, innallaha ma'ana, Nabi guna perkataan, Allah Ta'ala cerita, Nabi kata innallaha ma'ana, Allah bersama dengan kita. Jadi para jemaah sekalian, dalam hadis Nabi kata, ma zannuka bisnain Allahu salisuhuma. Ya Abu Bakrin radhiyallahu an Abi Bakar wa an jami'is sahabat, ma zannuka bisnaini Allahu salisuhuma. Mu nak sangka apa kita dua dalam gua, Allah bersama dengan kita. Jadi dalam ayat ini kita nampak beberapa perkara yang perlu kita belajar. Di antaranya yang pertama, tuan-tuan boleh tanda, para penuntut ilmu, pencinta Al-Quran,
Yang pertama sekali kita kena letak kata-kata Nabi Musa yang begitu kuat, mantap. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Di saat kita takut, di saat kita diserang, di saat kita hampir ditangkap, Nabi Musa AS langsung tak menunjukkan bahawa dia tu bergoyang. Tak kata guana kita tak. Terus dijawab, kalla, tidak, jangan duk kata gitu. Inna ma'iya rabbi sayyidi, aku ada Tuhan, dia akan tunjuk jalan. Jadi kata di para ulama, zarwatul yaqin wa tawakkul, ini kemuncak kepada keyakinan dan tawakal yang sangat tinggi. Di saat yang masa yang begitu gawat, di depannya laut, Fir'aun di belakang, boleh Nabi Musa AS beri jawapan yang cukup yakin. Jadi kerana itulah para jemaah sekalian, kita kena apa-apa perkara, sebagai seorang mukmin, kita kena letak keyakinan kita kepada pertolongan Allah Azza wa Jalla. Gapo-gapo perkara kita kena letak keyakinan kita pada apa? Kepada nusrah, pertolongan Allah Azza wa Jalla. Jangan duk takut. Tuhan nak tolong lagu mana, itu kita tak nak pertikailah. Macam-macam pertolongan Allah Azza wa Jalla. Dah ada orang dia tolong lagu ni, Nabi Musa dia pecah laut, kita tak tahulah nak pecah lagu apa dia nya. Tapi ada pertolongan Allah Azza wa Jalla. Jangan lupa ke Tuhan ketika itu. Ketika susah, jangan lupa kepada Allah. Inilah ni kita bimbel ni. Bila susah tak ingat Tuhan lagi. Duk ingat kau ingat kau ni, ingat kau macam-macam duk ingat dah. Ni bila contoh bila berlaku banjir, dia duk ingat kau polis mari tolong, askar mari angkat dia, ingat kau pembantu-pembantu yang cemas mari, tak nampak dah muka lain. Jadi bila sakit duk ingat ke doktor, ingat ke bomo, tak ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Tak salah kita berhubung dengan doktor, berhubung dengan bomo, tak ada salah. Tapi bila kita lupa kepada Allah, dia panggil asbab al-mansiyah. Kita melupai sebab yang betul-betul boleh berkuasa, maka kita lupa di situ. Kita mengatakan di situlah kesalahan kitanya, lupa yang sepatutnya tidak dilupai. Lain ni kalau kita perhati tengok para jemaah, minta maaf lah, bukan mari kapu orang nak cakap pelik-pelik. Nah, orang yang susah-susah bila kita pergi tolong dia susah, kita pergi bantu dia, tolong dia. Tanya mu ni maya ke tak? Maya ke tak? Tak jawab paksa dah semaya ke tak? Biasanya tu email ni kalau nak pergi bantu nak bagi berah kau bagi ke apa dah, kita akan buat di masjid lah. Buat di masjid, dia mari sekat tangga masjid ambil barang, tak naik juga dalam masjid. Allahu Akbar. Nak ayatnya kerahnya kepala. Apabila manusia ni lupa kepada Allah Azza wa Jalla, tak boleh nak buat gapo dah dia. Lupa pada Allah SWT. Jadi kita dengan Nabi Musa AS mesti ada peringatan. Sebab itulah dikatakan bahawa Nabi Musa AS termasuk dalam 5 orang ulul azmi minar rusul. Ingat dah, dalam kita belajar akidah, ulul azmi berapa orang? 5 orang. Peringkat pertama bilangan Nabi. Bilangan Nabi walaupun riwayat dia tak apa kuat, tapi bilangannya disebut 124,000 orang Nabi. Kemudian naik pada Rasul 313, ada riwayat 315. Daripada ni 25 orang disebut dalam Quran. 25 orang sebut dalam Quran. Dan dia panggil ulul azmi, Rasul yang kuat berdepan dengan kaum dia 5. Bermula dengan Sayyidina Ibrahim, Ibrahim, Musa, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kena letak di situ bahawa Allah Subhanahu wa taala ajar kepada kita satu perkara yang kita kena yakin kepada Allah Azza wa Jalla. Di saat kita susah, di saat diuji, ketikalah akan timbulnya golongan-golongan yang tertentu. Tengok bila Nabi Musa mari nak kena kepung ke Fir'aun, orang hak mula sekali gelabah, takut, risau ni siapa? Kata di ulama tafsir, dia kata
munafiqun Bani Israel. Munafik Bani Israel. Dok mari Musa. Kena dah kita Musa. Igak dah Musa. Jadi Nabi Musa AS tak kata aku akan berdoa, aku akan minta. Tak. Nabi Musa tak beri jawapan. Dia kata, kalla inna ma'iya rabbi. Saya di. Mana? Aku ada Tuhan, dia akan tolong. Kamu jangan takut. Maka di sini dia panggil ma'iyatullah. Kalau kita belajar dalam ilmu akidah, dia panggil ma'iyatullah, pertolongan Allah. Innallaha ma'ana. Allah Ta'ala bersama dengan kita. Jangan pula salah faham seperti orang ni. Oh, kalau kata bersama dengan kita, duduk sekali ya. Masjid ni nama dia rumah Allah. Masjid ni nama dia rumah Allah. Kaabah rumah Allah. Bukan tu hidup situ. Dia panggil idhafatu tashrif, sandaran kemuliaan. Oleh kerana masjid ni kita buat dengan harga berapa juta, banyak juta harga masjid ni. Lah ni masjid ni jadi hak orang ke hak Tuhan? Masjid kita ni hak orang ke hak Tuhan? Rumah Allah. Sebab tak ada pemilik. Mungkinlah ada nama. Kalau orang buh nama pun setengah-setengah orang Arab dia mari buat masjid sini, dia buh nama pewakaf. Nah, contohnya dia panggil Masjid Hamad Al-Gaba-Gaba. Jadi kita dia panggil nama pewakaf, bukan nama tuan masjid. Tuan masjid dia tak ada dah. Dia wakafkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita mengatakan itu dia panggil wakaf, idhafatu tashrif. Jadi bila kita kata ma'iyatullah, Allah Ta'ala bersama kita, maka para ulama mengatakan ada dua kategori ma'iyah. Tanda sikit lah biar jelas. Ma'iyatullah, Allah Ta'ala bersama kita. Yang pertama, al-ma'iyatul ammah li jami'il khalqi. Allah bersama dengan semua makhluk dia. Apa dia bersama di sini? Dia atur, dia susun, dia bagi rezeki. Siapa akan ulak dalam batu pun boleh makan. Sehingga ahli motivasi kata rezeki tak salah alamat. Sedap juga bahasa motivasi ni. Tulis kata-kata ahli motivasi, rezeki tak salah alamat. Betul tak? Dia rezeki dia tak segi mana pun. Nasi duduk mulut kita dah, roti kita makan, tiba-tiba jatuh bok. Siapa dia duduk bawah tu? Kucing duduk tu bawah, duduk tunggu piau. Bukan rezeki kita walaupun duduk di mulut, jadi rezeki kucing. Ada? Masuk dalam mulut, tiba-tiba sedap batuk. Nasi. Rezeki siapa? Ayah di bawah rumah. Itu dia panggil rezeki tak salah alamat. Jadi ma'iyatullah, Allah Ta'ala bersama dengan makhluk dia semua sekali. Dia susun, dia tadbir, dia atur, dia tahu. Dan Allah Ta'ala tahu duk mana makhluk tu, jangan duk bimbang. Selagi ada Tuhan kata wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha, mana-mana makhluk ni aku jamin rezeki. Mu tak seduk bimbang duduk celah mana, Allah Taala akan sampai ke rezeki. Itu dia panggil umum. Tapi hak kita naknya al-ma'iyatul khassah, naknya ma'iyah Allah Ta'ala bersama kita dari sudut Tuhan jaga kita, Tuhan beri taufik kepada kita, Tuhan beri hidayah kepada kita, Tuhan beri pertolongan kepada kita. Ini khas li'ibadihil mu'minin as-salihin, kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Baru boleh ma'iyah, mana pertolongan. Innallaha ma'ana. Jadi para jemaah sekalian, itu cerita ringkas kita yang dapat kita simpulkan daripada ayat yang mulia ini. Yang pertama, tanda sini dia panggil waqafat. Waqafat ni maknanya beberapa isu, poin utama yang kita nak simpulkan daripada ayat yang mulia ini. Yang pertama, ketika Nabi Musa keluar daripada Mesir, daripada bumi Mesir, setelah dia balah dengan Fir'aun habis gain dah, Fir'aun nak bunuh dia dah, ketika itulah Nabi Musa bawa pengikut dia. Allah Ta'ala perman kepada Nabi Musa membawa Bani Israel keluar daripada Mesir. Nabi Musa panggil semua, Nabi Musa panggil semua bagi. Bila sampai falamma tara al-jam'an, ayat kita baca tadi, berkatalah orang-orang yang lemah iman. Orang lemah iman ni ada semua. Jadi kata di para ulama tadabbur, dia kata beberapa munafik di kalangan Bani Israel yang tak berapa yakin kepada Allah Ta'ala. Dia tak yakin, walaupun dia tahu Nabi Musa itu Nabi, tapi lemah keyakinan.
dha'ful himam, maka dia pergi mari jumpa dengan Musa. Dia kata, Musa, mula punya pasal ni, buat mari kita sini, inna lamudrakun, kena igak dah kita. Ulama tafsir kata qaluha ala sabilis sukhrati wal istihza. Munafik ni kecek lagu ni nak perli Nabi Musa, nak igak dah Musa kita, kena dah. Jadi masalah. Allahu Akbar. Jadi kita matilah, kita kena. Pasal apa? Dia kata Nabi Musa tipu dia. Nabi Musa tipu dia. Kono-kononnya kita ni hebat, ada Tuhan, ada penyelamat, tapi sekarang ni kita kena ingat. Ingat molek. Pasal itulah Allah gambarkan kata-kata munafik ini, uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Suratul Araf 129. Dia kata, Musa, mu ni cari nyakit sungguh. Cakap mu mari ni masalah banyak pada kita. Firaun marah, orang tu marah, orang ni marah, orang tuduh kita ni pecah belah lah macam-macam. Akhir sekali dalam apa ni, cerita munafik zaman Nabi dalam peperangan Khandaq, dia kata apa? Peperangan Ahzab di Madinah, ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita kata ni, dak duk janji kita nak benar, kita nak ambil Rom, kita nak ambil Parsi, semua tu tipu belaka tu. Semua tu tipu belaka. Maka di sinilah jawapan yang mantap daripada Nabi Musa alaihissalam. Dia panggil jawapan keyakinan yang tak berbelah bagi. Musa kata, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak, Allah Ta'ala ada bersama kita, maka Allah Ta'ala akan selamatkan aku. Baik, bilakah waktu Nabi Musa diselamatkan? Ni soalan satu. Soalan lagi. Siapa dia ingat ni? Nak beri hadiah, ni mana hadiah kan? Bilakah waktu Nabi Musa selamat? Ingat? Kau lama tak dengar? Ingat dah? Baru kita baru ni, bulan Muharram baru ni. Ada puasa kata tak? Puasa sunat ada? Puasa apa? Hari apa? Hari Ashura. Puasa kita kan? Alhamdulillah. Apa kita puasa hari Ashura? Ni soalan dia. Kenapa kita berpuasa pada hari Ashura? Puasa dah dengan ada kelebihan dah. Khatib dia cerita atas mimbar ni, puasa berlaku hari Ashura, kau tak ingat? Tak ingat nak puasa. Dia ramai orang tak puasa hari Ashura. Pasal apa? Dia tak tahu tarikh. Kata di para pendakwah, kerana kalendar sunnah terabai. Tulis kata-kata hikmah ni, kerana kalendar sunnah terabai. Kebetulan hari Ashura bagi ni, tarikh dia 20 ni, hari bulan ni, tahun 2020 ni. Kalendar hak biasa ni lah. Kalendar Sia tak tahu apa kita pun tak kerti. Jadi kerana hari tu 20 ni, hari bulan ni, tahun 20 ni, ramai orang menikah hari tu sebab nak ambil tarikh kalendar. Dia terlupa sunnah terabai. Hari itu hari Ashura yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi kita sapa di Madinah, Nabi sapa di Madinah, dia tengok orang Yahudi puasa hari Ashura. Yahudi puasa. Nabi kata, mahaza, puasa berapa ni? Qalu hadza yaumun salih. Dia kata ni hari baik ni. Berapa dia hari baik? Yaumun najjallahu bani Israil min aduwihim. Hari ni hari Nabi Musa bersama dengan Bani Israel lepah seberang laut. Fasamahu Musa, Nabi Musa pun puasa syukran lillah, kerana syukur pada Allah Ta'ala. Bila Nabi dengar lagu ni, Nabi kata, nahnu ahaqqu bi Musa minkum, kami lebih berhak untuk nak memberi penghormatan, mensyukuri Nabi Musa selamat daripada kamu, puak-puak Bani Israel, puak-puak Yahudi. Sebab Yahudi ni dia kata yang sayang Musa, tapi dia ngenak Musa. Fasamahu, Nabi pun puasa, suruh sahabat-sahabat semua puasa belaka. Alhamdulillah, barulah kita ingat para jemaah sekalian bahawa puasa hari Ashura, hari Allah Ta'ala selamatkan Nabi Musa AS. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri, dia puasa pada hari Isnin. Berapa puasa hari Isnin? Kita puasa ada hari Isnin, puasa sunat, puasa. Alhamdulillah, ramai orang sanggup puasa tu.
Tapi kalau orang tanya, apa puasa hari ni? Hang nak jawab mana? Jawabnya, bila Nabi puasa hari Isnin, orang tanya, kenapa Nabi puasa? Nabi kata, hadza yaumul wulidtu fi, hari ni aku akan dilahirkan. Syukur pada Allah Ta'ala, hari dibangkitkan. Dan banyak hari Nabi ni berkait dengan hari Isnin Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam pergi ke hari Jumaat. Jadi mengikut dalam cerita dalam Quran, Allah Ta'ala sebut tentang Nabi Musa alaihissalam. Apabila Nabi Musa selamat, pada ketika itu para jemaah sekalian, kita kena tahulah bahawa kita kena ikut Nabi Musa alaihissalam, iaitulah letak keyakinan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kata di para ulama Islam, inna siqata billah, keyakinan kita kepada Allah. Bila kita yakin dengan pertolongan Allah, Allah Ta'ala buka banyak pintu-pintu yang kita tak nampak. Pintu sini sekak, hak ni sekak, tapi kita letak keyakinan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan buka ke pintu banyak. Pertolongan Allah Ta'ala akan mari, akan datang. Maka kita kena usaha mencari pertolongan Allah, jangan cari benda pelik. Jadi para jemaah sekalian, mengikut dalam cerita kajian semasa tentang Fir'aun. Bila Fir'aun tergelar dalam laut, Allah Ta'ala kata apa ni? Summa nunajjika bi badadika litakuna liman khalfaka ayah. Tuhan kata, aku selamatkan tubuh Fir'aun atas balik ke laut, supaya orang Bani Israel tengok ni Fir'aun. Sebab pengikut hak tak asuk ke Fir'aun, dia kata Fir'aun tak mati. Mana boleh mati dia Tuhan? Tak mati apa terguling tepi laut tu. Jadi ini lo ni pun ada ni sebahagian pengikut ajaran pelik-pelik. Kalau tok guru dia mati, dia kata tak mati. Dia panggil mazhab al-irja', maknanya gi tanah pun dia hidup semula. Hidup semula. Boleh balik semula ke rumah dia. Ruh dia balik macam-macam. Kita kata sudut main belik lah. Pengikut Fir'aun Tuhan tak sewi, pengikut dia tak asuk, Allah kata hantar balik mayat Fir'aun duduk dalam pipata. Jadi di museum Fir'aun ada lagi lah ni, tak masuk kubur dia. Orang-orang zalim ni Tuhan tak masuk kubur, nak suruh menjadi ibrah, pengajaran. Katanya tangan dia, kalau tengok dalam internet tu, tangan Fir'aun dia duduk gitu, dia tak boleh rapat macam orang mati lain duduk rapat dia. Tangan dia duduk terkakak gitu. Pasal apa? Seorang pakar bedah Perancis, nama dia Maurice Bucaille. Kau ada dengar kali nama orang ni? Nama dia Maurice Bucaille ni, pakar bedah Perancis. Dia telah diberi kuasa oleh kerajaan dia supaya bedah mayat Fir'aun. Nak kaji apa Fir'aun ni mati lagu mana. Dia belah mayat Fir'aun, jumpa dalam paru-paru dia garam. Dia analisa. Fir'aun ni mati dalam laut, sebab tu dalam paru-paru dia ada garam masing. Sukarlah dia nya nak betul kau kerajaan ni. Tiba-tiba bila dia cerita, ada seorang doktor Muslim duduk kali dengan dia. Dia kata, Maurice, mu tak sedut happy sangat. Mu baca Quran sebut dah ni, summa aghnaqal akhiri. Tuhan kata aku tenggelam ke Fir'aun, nunajjika bi badanika, aku selamatkan dia untuk menjadi ibrah, pengajaran. Maurice akhirnya aku dengan Quran, dan dia masuk Islam. Tengok ni, orang kaji Quran dia akan masuk Islam. Kita ni jadi masalah kitanya mengaji Quran tak mengkaji Quran. Jadi kita di antara perkara yang kita kena buat, kita kena mengaji Quran, baca, dan kita kena mengkaji Al-Quran. Jadi kena usahalah kaji Quran tu, kena mengaji lah pula. Kalau tidak tak jadi. Jadi para jemaah sekalian, itu di antaranya. Kata tangan dia, bila tangan dia ikat gini, bila orang buka tangan, kup naik duk gitu. Jadi penganalisa kata Fir'aun tu tergelar sekali dengan kuda dia. Dia duduk atas kuda, dia pegang tali kuda gini. Sebelah dia pegang alat pegang dia tu, sebelah tangan kuda, pasal tangan dia duduk gitu. Wallahu alam, itu kajian. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, cukuplah.
Kesimpulan yang kita nak buatnya pada dalam tadabbur pada ayat kita ni, yang pertama, letakkan keyakinan, jangan mudah putus harap dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Banyaknya orang zaman kita hari ni, banyaknya orang zaman kita hari ni masih lagi ada tawakal yang tinggi, walaupun dalam keadaan yang begitu gawat dia selamat. Yang kedua, al-ma'iyyah, inna ma'iya rabbi, inna allaha ma'ana. Ma'iyah tu dipanggil ada dua ma'iyah. Ma'iyah amah, semua Tuhan tahu belaka di mana makhluk dia berada, dia akan beri rezeki, dia akan beri segala benda hak patutnya. Tapi yang kita nanya ma'iyatun khasah, pertolongan khas, kasih sayang khas, perbantuan khas kepada kita orang yang beriman. Jadi jawab dia, nak dapat pertolongan, nak dapat kasih sayang, kita kena letak keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, at-taslim wa husnul zan. Kita kena akur dengan ketetapan Allah dan kita kena bersangka baik dengan Allah Azza wa Jalla. Sehingga Nabi sebut dalam hadis, la yamutanna ahadukum, jangan seorang tu mati illa wahwa yuhsinu dhanna billah, kecuali dia bersangka baik dengan Allah. Semalam lepas kita ceramah malam, ada sahabat tu mari tanya, dia kata, "Wak lagu mana kita ni duk main martabak nafsu, duk main lawamah ni, amarah ni." Kata tak usah duduk banyak teori lah kita ni. Teori tak usah duduk teori banyak. Kita tak husnuzan kita nabilah setelah kita beriman, setelah kita beramal, setelah kita duk mengaji Quran, setelah kita duk mengaji sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita letak bahawa Allah Taala sayang kepada kita. Itu dia panggil husnuzan nabilah. Kalau kita duk main ikut begini, duk main martabak ni, akhir kali kita mati dalam keadaan kecewa, maka Allah Taala larang wa la taqnatu mir rahmatillah, mu jangan putus harap daripada rahmat Allah Azza wa Jalla. Itulah tazkirah ringkas kita pada pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.